Buah bidara, buah berangan, pahitnya pria ditelan jua. Rukun negara jadi pegangan, rakyat bahagia, negara berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bibir menitip kata, membawa wacana, rukun negara sebagai perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat, berpandukan kesetiaan kepada raja dan negara dan keluhuran perlembagaan. Sekalung apresiasi saya kalungkan buat kombinasi kehakiman yang berbisi serta hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin bagi mencapai perpaduan lebih erat antara rakyat. Susulan peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Rukun negara bermaksud dasar, tiang, asas atau sendi. Dalam maksud lain, rukun bermakna tenang dan tenteram. Maka amat sesuailah frasa rukun negara digunakan kerana ia adalah dasar asas negara demi mencapai kehidupan berwarga negara yang aman dan tenteram. Hadirin yang dikasihi sekalian, kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja di negeri. Kesetiaan kepada raja dan negara menganjurkan patriotisme, khususnya melalui perasaan keterikatan kuat dan kecintaan abadi kepada negara dalam konsep tanah air. Dengan ini, kita bukan sahaja berkongsi destinasi yang sama, tetapi juga kesediaan semua rakyat tanpa mengira keturunan untuk mempertahankan negara ini. Justru, rukun negara adalah tepat untuk dikenali sebagai pengisytiharan diraja kerana ia dimasyhurkan atas nama Yang di-Pertuan Agong sekaligus dokumen pedoman dan tonggak utama kenegaraan Malaysia. Matlamat dan cita-cita negara serta prinsip rukun negara bertepatan dengan kedudukan dan peranan serta fungsi takhta Yang di-Pertuan Agong sejak mula takhta ini dicadangkan keberadaannya dalam sistem negara. Sistem prinsip rukun negara perlu dijadikan subjek wajib dalam peringkat universiti bagi memastikan pemahaman peranan rukun negara dapat diterapkan secara lebih menyeluruh bagi memastikan semangat cinta kepada negara serta menghormati institusi diraja terus disemai, terutama dalam kalangan generasi muda. Hadirin dan hadirat sekalian, pakar sejarah dan perlembagaan Profesor Datuk Dr. Ramlah Adam menyifatkan peranan raja dalam konteks Malaysia hari ini adalah memperkukuhkan perpaduan rakyat walaupun terdapat perbezaan agama, kaum serta fahaman politik. Turut bersetuju dengan pendapat beliau ialah Imam Besar Masjid Negara Ustaz Ehsan Muhammad Husni yang menyifatkan rakyat khususnya umat Islam seharusnya melihat konteks kesetiaan kepada raja dan negara sebagai tunjang untuk keamanan dan keharmonian masyarakat di negara ini. Menurutnya, rakyat Malaysia perlu mencurahkan taat setia
hanya kepada akidah, ibadah, akhlak, tetapi juga merangkumi muamalat. Jelasnya, umat Islam perlu meletakkan ketaatan kepada pemerintah selagi tiada kecenderungan kepada kemaksiatan, apatah lagi status yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama dan Ketua Negara. Peranan yang di-Pertuan Agong atau Raja memastikan Islam itu terjamin, dan di samping itu agama lain boleh diamalkan di negara ini dengan aman dan penuh keharmonian. Hadirin yang saya muliakan, keluhuran perlembagaan bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Keluhuran perlembagaan menunjukkan persekutuan terletak kepada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi di negara ini. Kedudukan ini diperkukuhkan oleh perkara 4.1 di mana apa sahaja undang-undang yang diluluskan selepas kemerdekaan negara ini dan tidak selaras dengan perlembagaan persekutuan adalah tidak sah. Keluhuran perlembagaan turut dibenarkan sebagai prinsip ketiga dalam rukun negara. Hadirin yang dihormati, keluhuran perlembagaan mestilah dihormati oleh setiap warga negara kerana perlembagaan adalah asas kepada undang-undang. Untuk itu, beberapa kaedah dilaksanakan untuk memastikan kedaulatan undang-undang adalah adil dan saksama kepada semua pihak. Antaranya, berhak memfailkan rayuan, melaksanakan mahkamah terbuka, alasan penghakiman dapat diakses oleh masyarakat umum dan keputusan mahkamah dibuat berdasarkan undang-undang. Bagi memastikan perkara tersebut, kuasa pemerintah dibahagi kepada 3 cabang, iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Bertujuan memastikan semua badan ini saling melengkapi tetapi tidak melampaui kuasa badan lain. Kesimpulannya, perlembagaan persekutuan amat mustahak dalam aspek pentadbiran dan pembangunan negara kerana dapat menjamin kelicikan pentadbiran kerajaan, peruntukan hak asasi rakyat dan memastikan taat setia rakyat yang sepenuhnya kepada negara. Hadirin yang disegani sekalian, akhir kata, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Syah bertitah sempena ulang tahun ke-60 Rukun Negara dan Hari Kebangsaan 2020. Rukun negara menuntut sebuah negara bangsa yang dibentuk atas keteguhan pegangan agama yang kukuh. Manakala rakyat pula dituntut untuk mencurahkan taat setia kepada raja yang menjadi payung dan lambang kedaulatan negara. Perlembagaan persekutuan termasuklah semua perkara dan hak keistimewaan yang telah disetujui sebelum ini. Hendaklah dihormati dan dipertahankan. Tuanku ada berpesan, rukun negara bukan sekadar dijulang secara simbolik menerusi bacaan pada setiap tahun. Tetapi ruh dan semangat rukun negara hendaklah dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan seharian. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.